kali pertama sebenarnya saya bertemu mata berdepan dengan beliau. Alhamdulillah, syukur. Dan Ustaz Isfadiah kami selalu berganding bersama. Kita pernah sebentar beberapa kali. Tapi dengan Ustaz Aziz Ilyas ni lain aura dia. Sebelum kita mula tadi pun di bilik tadi pun kita dah bincang, Masya Allah, banyak ilmu salah kan. Debar saya. Baik, untuk tamu sekalian, hari ini istimewa sangat Mami Hana bawakan Ustaz Isfadiah bersama Datuk Kazim Ilyas, Masya Allah, dalam ilmu parenting, dalam kita mendidik anak. Saya percaya hadirin hadirat yang ada hari ini majoritinya mempunyai anak. Tadi saya sempat bersama dengan Ibu Hanim, melihat Ibu Hanim punya perkongsian pun sangat-sangat hebat. Jadi apa kata, tanpa membuang masa, kita akan terus ke agenda kita, acara kita bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustazah Isfadiah. Baik, ada beberapa soalan yang kita akan tanyakan dalam topik Dear Parent, Transform Jiwa. Macam mana dengan kita nak transform jiwa? Jadi Ustaz, soalan pertama terus saja Ustaz, terus kepada Datuk Kazim Ilyas kita. Okey, bagaimana nak respon kepada setiap reaksi anak terhadap arahan kita? Kita ibu bapa selalu mengarahkan, bagaimana nak respon kepada setiap reaksi anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih pada cikgu yang saya hormati, Ustazah Isfadiah, yang saya hormati Mami Hana. Mami Hana. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Cikgu ni bukannya apa, dia tengok muka saya lain, banyak pula Wolverine pula entah. Cuma tak ada kuku. Belum keluar kuku, ada kuku cakar. Ada orang tanya, kenapa Ustaz hari ni banyak pula cyber ni? Saja saya malas buang sebab dapat offer berlakon. Ada offer berlakon, jadi orang, saya kata boleh nak offer saya berlakon, tapi tak naklah jadi ustaz je. Jadilah orang jahat ke, bomoh ke, rogo-logo orang ke apa ke kan. Rupanya dapat pula offer tu pula. Dan saya baru selesai telemovie untuk TV3, untuk Astro. Bulan Ramadan nanti keluar lah kot. Jadi ceramah dah tak ada, Ustazah berlakon je Ustazah. Ustaz lagi satu nasib baik PKP. Itu yang ada tu, boleh jadi pelakon. Dan sekarang saya sedang buat untuk Gema Lawak Superstar. Saya pun terlibat juga, jadi ketua juri lagi. Bayang tuan-tuan, saya pula jadi juri Maharaja Lawak tu. Kan pelik sekarang ni tuan-tuan. Itu pun dah bagi respon juga tu, macam mana? Baik tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang kita sebagai mak, sebagai bapa, perkara di antara perkara yang paling banyak masalah kita sekarang ialah masalah dengan anak-anak. Banyak orang, ramai orang tuan, masalah dia ialah macam mana nak handle anak dia, macam mana nak berhadapan dengan anak dia. Malah ada mak bapak yang tak berani bercakap dengan anak-anak, tak berani nak tegur. Nak bercakap dengan anak tu kena lembut je. Sebab hari ni mak dan ayah ni takut pada anak. Ini penyakit yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut kita ni akan berhadapan dengan anak yang mana anak ni ada 3 masalah dia, 3 penyakit antara dia. Wa aqqa ummahu wa barra sadiqah wa jafa abahu, kata Rasulullah. Ada 3 penyakit yang akan memberikan cabaran kepada kita. Yang pertama sekali, wa aqqa ummahu, anak-anak derhaka pada mak. Anak-anak derhaka pada mak. Setakat nak tengking tu biasa. Kita panggil tak menjawab, lagi biasa. Kalau kita panggil dia menjawab, luar biasa jawab dia. Intan,
Ya, itu luar biasa. Aiman, tak kisah. Senang dia jawab, tuan. Aiman tak kisah, kata dia. Dia menjawab, tapi menjawabnya dalam keadaan benci. Aiman, apa? Aiman, nampak? Itu ciri-ciri anak dah nampak dah derhaka dia. Belum lagi bab nak memilih suami, memilih jodoh. Belum lagi berkahwin, lepas kahwin. Belum lagi kita tua, sakit, macam-macam. Kata Rasulullah, nombor satu, anak akan derhaka pada mak. Yang kedua, kata Rasulullah, wa barra sadiqah. Penyakit yang kedua ialah dia berbuat baik dengan kawan-kawan dia, dengan friends dia dekat Facebook, dekat Twitter ke apa ke benda ke, cukup rapat. Dengan kawan ni cukup rapat. Nak berbual boleh, bergelak ketawa boleh, keluar makan boleh, bernyembang berjam-jam boleh, hadiah hantar hari jadi ke apa benda ke boleh. Malah dia sanggup tinggalkan mak dia yang sakit semata-mata nak jaga hati kawan. Itu penyakit nombor dua anak-anak zaman sekarang. Yang ketiga, wajafa abahu. Dia mula menjauhkan diri daripada bapa dia. Dia mula menjarakkan diri daripada ayah dia. Anak-anak kita, tuan-tuan, mungkin umur 4-5 tahun, sekolah rendah, dia boleh naik motosikal dengan bapa. Tapi bila anak tu dah besar, meningkat remaja, jarang tuan-tuan pergi dengan bapa ke masjid dua orang naik motor. Masing-masing nak motor sendiri, masing-masing nak kenderaan sendiri, tak naklah jumpa dengan bapa. Nak duduk dengan ayah sebelah macam ni tengok TV pun tak nak. Dia mula menjarakkan diri dengan bapa dia, tuan-tuan. Ini 3 penyakit yang akan dihadapi oleh kita. Nak macam mana nak berhadapan dengan anak ni, tuan-tuan. Sebab itu sedang tetamu yang saya hormati, jawapan dia nombor 1. Kenapa jadi macam itu? Nombor 1 saya cakap, tuan-tuan, dalaman kita. Cuba kita tengok di dalam Al-Quran. Selepas saja ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat tentang wahyu yang pertama turun, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Selepas itu, tuan-tuan, bukannya Al-Quran turun sekaligus. Dia ambil masa lebih kurang 23 tahun, 22 bulan. Dia ambil masa 22 tahun tu, tuan-tuan, ambil masa lama tu. 23 tahun keseluruhan lebih kurang. Tetapi ayat selepas Iqra' itu yang turunnya apa? Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala suruh kepada Rasulullah, bangun, wahai orang yang berselimut, bangun. Tuan-tuan balik buka juzuk itu, tuan-tuan, buka balik tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah. Apa yang Rasulullah disuruh? Antaranya ialah kum, bangun. Disuruhnya Rasulullah bagi peringatan. Lagi disuruhnya Rasulullah membersihkan pakaiannya. Wa thiyabaka fatahhir. Qum, kata Allah, bangun. Lagi apa yang diperintah lagi? Bangun sembahyang. Masalah kita nombor 1, kita nak anak kita hormat kita, anak kita sayang kita, anak kita kasih kita, tapi kita tidak ada kekuatan dalaman. Orang zaman sekarang sebut aura. Sebab tu bukan setakat anak tak hormat kita, isteri pun tak hormat kita. Isteri pun tak hormat, dia panggil awak. Awak ni apa tadi? Awak dia panggil entah. Dulu panggil wak masa bercinta tu. Wak, itu waktu manja. Sekarang awak pun satu. Habis itu takkan aku dua, kata lelaki dia. Nampak? Panggilan tu pun dah terasa tak hormat. Panggilan saja. Begitu juga kadang-kadang isteri, suami tak hormat. Tak ada perasaan hormat, tak ada perasaan nak sayang, satu hal lah, nak hormat sebagai seorang isteri tak ada. Tiba-tiba kita nak harap anak-anak hormat kasih kita, berat tak ada. Pasal dia tengok mak pun tak hormat ayah, buat apa aku hormat ayah?
Ayah pun tak hormat mak. Buat apa kau hormat mak? Dia tengok jurulatih dia yang terbaik. Jawapan dia senang. Sebab jarang sembahyang malam. Sebab tu nombor 1, qumil lail, bangunlah sembahyang malam. Sebab kita sekarang berhadapan dengan anak, cabaran besar. Kita perlukan kekuatan. Orang yang bangun sembahyang malam ni tuan-tuan, dia ada kekuatan jiwa. Ustazah penceramah ni kalau tak bangun sembahyang malam, lembek tuan-tuan. Kita pula faham, bila sembahyang malam selalu lembek, itu penyakit kita. Kamu jangan buat qiyamul sangat, kan esok nak kerja ngantuk. Berapa ramai orang cakap macam tu. Budaya qiyamul itu menjadikan lembek. Tak lembek macam mana kau tidur pukul 1. Cuba tidur awal, lepas isyak pukul 10 tidur, bangun pukul 5, buat qiyamul sikit-sikit. Kita jangan faham qiyamul peringkat sekolah asrama kita dulu. Pukul 3.30 dah bangun. Memang ngantuk lah. Itu yang pergi pejabat menguak. Kenapa? Semalam qiyamul. Nampak tak tanya pun. Sibuk begitu bodoh. Kita boleh bangun jam 5. Bukan makna jam 3, jam 5 boleh bangun. Orang yang sembahyang malam ni tuan-tuan, orang yang menghidupkan malam ni, tuan-tuan tengoklah, kalau akak-akak depan saya ni isteri, suami akak-akak tak hormat akak, cuba bangun sembahyang malam. Abang-abang kalau isteri langsung tak ada hormat pada kita, cuba bangun sembahyang malam. Sebab ada orang yang nak bagi hormat orang pada dia, dia gunakan kekerasan. Nak bagi anak takut pada dia, hormat pada dia, macam-macam benda dia buat, daripada cubit sampai pijak. Nak bagi suami hormat pada dia, macam-macam sihir dia buat. Buat kata nasi kangkang je, segala nasi dia buat. Benda tu tak payah buat. Kekuatan itu datang dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu datang dengan apa? Bangun sembahyang malam. Qumil lail, bangun, hidupkan malam. Illa qalila, walaupun sedikit. Dapat tahajud sikit, dapat taubat sikit, dapat hajat, lah witir. Kemudian buat subuh. Doa tuan-tuan. InsyaAllah ada kekuatan dalaman kita. Nombor 1 zaman sekarang ni. Nombor 2 tuan-tuan, yang apa yang tak ada pada diri kita, yang menjadikan anak-anak ni bermasalah pada kita. Kadang-kadang tuan-tuan, nilai seorang ibu, nilai seorang ayah tu kita rendahkan. Memang kita disuruh bersahabat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Anak-anak ni disuruh bersahabat dengan mak bapak kedua-duanya dalam dunia ni, tambah-tambah kalau mak bapak tu dah tua. Memang, tapi dia ada peringkat dia. Peringkat dah tua ni, bila mak bapak tua atau salah seorang tua, Allah kata buat baik. Salah satunya ialah bersahabat dengan baik dengan mak bapak. Disuruh pada anak. Jadi nak sampai kita tua, anak-anak nak baik dengan kita, sebelum tua tu kena buat apa? Bila kita dah tua, dia nak buat baik dengan kita. Sebelum kita tua tu, apa yang perlu kita buat? Yang ni yang saya katakan tadi tuan-tuan. Kadang-kadang nilai seorang ibu, nilai seorang ayah tu tak ada pada kita. Sebab itu anak tak kenang kita. Saya ada di sekolah saya ustazah, lebih 200 pelajar ustazah, orang tua-tua. Orang tua-tua, yang paling tua 84 tahun tuan-tuan. Duduk di sekolah. Ada yang sebatang kara, ada yang sakit, ada yang uzur, ada yang ada anak, ada yang tak ada anak, ada yang anak tak nak bela. Anak tak nak bela, dia tinggalkan mak dia dekat pondok jaga, dia lari. Mak dia di mana tahu, handphone nombor mana tahu orang tu. Tanya pada dia, makcik, nama anak makcik apa? Mak duduk di mana? Tak tahu mana duduk. Nombor telefon ingat? Tak ingat.
Nombor anak ke menantu tak tahu Majid. Oh sudah. Dia bila panjang sebut tak tahu, itu lemah tuan-tuan. Maknanya betul-betul tak tahu lah tu. Dia boleh, tuan-tuan boleh bayang tak? Anak dengan menantu tinggalkan mak, langsung tak datang ambil. Boleh tinggal macam buang anak kucing kat merkit. Sebab apa tu? Kekuatan. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, jangan jatuhkan nilai kita sebagai mak, sebagai bapa. Sebab apa? Sebab ada tuan-tuan kita dengan mak, dengan anak-anak, mak bapak dengan anak-anak ni tuan-tuan, anak-anak tak rasa hormat. Dulu zaman kita kecil-kecil dulu, selagi ayah tak makan, kita tak sentuh makanan. Selagi ayah tak datang, mak kata jangan makan, tunggu ayah tu. Sekarang tuan-tuan, habis dimakannya dengan telur ikan tembaku pun dimakan. Tuanya ayah merajuk lari ke batu belah. Dia tak ada hormat. Tak ada lagi dah tuan-tuan. Dulu kalau ayah lalu sila panggung ni turun. Sekarang duduk sila panggung atas kerusi. Ayah pula duduk di bawah tengok TV. Gedik kaki ke ayah. Ayah kursi penuh, sofa cushion penuh, 4 seater dah penuh. Ayah lambat balik surau. Anak boleh cakap lambat bawa. Dia boleh cakap lambat bawa. Maknanya kita dah tak meletakkan diri kita ni sebagai ayah, sebagai mak. Tak boleh ustaz, kita tak boleh tegas. Kenapa tak boleh tegas? Mak tu kena cakap, bagi ayah duduk. Bila ayah duduk bawah, turun bawah. Sekarang tak ada tuan-tuan, tak ada lagi hormat. Dulu tuan-tuan nak duduk atas tilam, mak ayah pun takut. Hari ini lepak dengan ayah sekali lepak duduk atas, tak ada lagi privasi sebagai bilik tidur ayah. Sedangkan benda itu diajar dalam Quran, diajar dalam agama. Bila masa nak masuk, boleh masuk dalam bilik tidur mak ayah. Bila nak masuk tu kena buat apa? Sekarang tak ada tuan-tuan. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, timbulkan balik nilai yang kita ini adalah seorang bapa, kita adalah seorang ibu, supaya anak ni tuan-tuan, dia pandai hormat kita. Kita bukan sekadar memberi makan kepada mereka, kita juga memberikan bahawa aku adalah mak, aku adalah ayah, engkau adalah anak. Walaupun misai kau melenting macam mana sekalipun, engkau tetap anak aku. Sebab hari ini bila anak dah hebat, dah berjawat dengan jawatan yang besar, pendapatan pula berjuta-juta, mak dah tak ada nilai, bapak ni dah tak ada nilai dah. Sebab dia kata aku lebih hebat. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, kita tanamkan satu nilaian pada anak kita. Aku adalah mak engkau, aku adalah bapa engkau. Macam mana pun engkau kena hormat. Sampai pada satu tahap, mereka akan jaga kita, mereka akan hormat kita, mereka akan ingat kita. Kenangi ibu bapa, doakanlah sejahtera. Kita anak harus membela apabila sudah dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua. Kecewa hidup dan merana karena perbuatan anak derhaka. Wallahu a'lam.